Assalamualaikum Puan Mahani, Nik serta keluarga. Saya Ain. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang kesihatan mulut. Pakai pelitup muka, mulut tetap jaga. Ayuh kita mulakan. Pertama sekali, mengapa kita perlu menjaga kesihatan mulut? Ramai memandang remeh tentang penjagaan mulut, tetapi tahukah anda bahawa kesihatan mulut boleh mempengaruhi kesihatan umum tubuh manusia? Kita juga perlu menjaga kesihatan mulut untuk mengelakkan masalah pergigian, di mana kos rawatan pergigian adalah lebih mahal berbanding pencegahannya. Akhir sekali, mulut yang sihat akan meningkatkan kesihatan diri. Sebelum itu, ayuh kita kenali gigi kita. Terdapat 3 lapisan gigi. Yang pertama adalah yang sekarang kita dapat lihat, iaitu lapisan gigi paling luar, iaitu enamel. Lapisan kedua pula merupakan lapisan dentin, dan lapisan yang ketiga adalah lapisan pulpa, di mana saraf dan saluran darah berada. Struktur yang menyokong gigi pula adalah gusi, tulang dan ligamen periodontal yang melekatkan gigi pada tulang. Jadi, sekarang kita sudah kenal gigi, apakah masalah mulut yang sering berlaku? Ada 2 masalah mulut yang sering berlaku, iaitu gigi berlubang atau nama lainnya karies gigi dan juga keradangan gusi ataupun gingivitis. Apakah penyebab utama 2 masalah ini? Plak gigi. Ini adalah masalahnya. Plak merupakan lapisan bakteria yang melekit, tidak berwarna dan sering terbentuk dan melekat pada permukaan gigi. Plak adalah bersifat melekit dan ia tidak boleh dibuang jika hanya berkumur. Plak ini bila tidak dibuang lama, ia akan mengeras dan dipanggil karang gigi. Karang gigi pula bersifat kasar dan akan menjadi tempat yang lebih mudah untuk plak baru terhasil. Lama-kelamaan ia akan menjadi tebal apabila tidak dibuang. Baiklah, bagaimana karies terjadi? Ia terbentuk pada permukaan gigi daripada hasil tindak balas asid daripada bakteria di dalam plak tadi. Asid akan menyebabkan berlakunya proses demineralisasi, di mana ia menyebabkan mineral dalam gigi yang menyebabkan gigi jadi kuat untuk keluar. Justru melemahkanlah lapisan gigi dan lama-kelamaan jika proses ini sentiasa berlaku, gigi akan semakin lemah dan akhirnya berlubang. Oleh itu, kita haruslah menggalakkan proses remineralisasi, iaitu merupakan proses mineral masuk balik ke dalam gigi. Proses ini boleh berlaku jika tiadanya asid. Apabila proses remineralisasi lebih banyak berlaku daripada demineralisasi, gigi tidak akan berlubang. Jadi, bagaimana terjadinya asid yang saya cakap tadi? Apabila kita makan makanan yang mengandungi karbohidrat seperti nasi, karbohidrat tersebut akan difermentasikan oleh bakteria yang hidup di dalam plak tadi. Dan produk akhirnya adalah asid. Asid itu yang akan menyebabkan proses demineralisasi dan terjadinya karies. Mari kita lihat gambar ini. Okey, gigi nombor 1 ini menunjukkan gigi normal tanpa sebarang kerosakan. Gigi nombor 2 pula menunjukkan tanda awal demineralisasi dan karies, di mana proses berlakunya karies di mana ada spot putih kecil sebegini. Gigi nombor 3 pula bila lapisan pertama gigi telah berlubang akibat proses demineralisasi, lebih banyak berlaku daripada remineralisasi. Pada masa ini, gigi jarang berasa sakit kerana lapisan enamel masih jauh daripada lapisan pulpa gigi di mana adanya saraf yang memberi rasa. Jadi, kebanyakan pesakit buat tidak tahu je kalau ini terjadi. Oleh itu, lubang dan boleh kelama-kelamaan menjadi semakin besar jika tidak ditampal dan dijaga. Gigi nombor 4 ini pula menunjukkan tampalan telah dibuat, tetapi sekiranya gigi masih tetap tidak dijaga, proses demineralisasi masih boleh berlaku dan menyebabkan lubang di tempat lain atau ianya boleh terjadi di bawah tampalan tersebut. Nombor 5 pula menunjukkan karies gigi yang lebih besar dan telah sampai ke lapisan dentin. Disebabkan lapisan dentin ini dekat dengan pulpa gigi, pesakit akan mula berasa sakit dan ada juga yang tetap berdegil sehinggalah gigi itu sudah tidak rasa apa-apa dan mereka menganggap sudah sembuh, tetapi apa yang berlaku sebenarnya adalah gigi itu sudah mati di mana saraf dalam pulpa tersebut tidak dapat berfungsi lagi. Gigi yang mati lebih lemah daripada gigi yang hidup. Oleh itu, lama-kelamaan gigi tersebut akan patah seperti gigi nombor 6 ini. Dan akhirnya tinggal tunggul dan haruslah dicabut. Sudah tiada lagi peluang untuk diselamatkan. Abses atau nanah juga boleh terjadi di hujung saluran akar gigi kerana apabila gigi berlubang, terdapat laluan bakteria terus pada pulpa.
Nanah seperti ini adalah nanah yang seperti berlaku di kulit. Namun apabila di kulit kita nampak dan kita boleh keluarkan. Tetapi jika berlaku di sini, iaitu dalam tulang, kita tak akan nampak. Ianya hanya boleh nampak di dalam X-ray. Ia bahaya kerana ia boleh tersebar ke kawasan lain seperti pipi dan mungkin akan menyebabkan kesukaran untuk bernafas. Oleh itu, ia haruslah dirawat dengan rawatan akar dengan segera. Okey, itu berkaitan caries. Apa pula gingivitis? Okey, kalau caries disebabkan bakteria dalam plak menghasilkan asid, gingivitis pula disebabkan bila bakteria dalam plak menghasilkan toksin yang menyebabkan keadaan inflamasi atau keradangan. Proses ini adalah reaksi normal badan untuk melawan infeksi, di mana sel-sel pertahanan badan datang untuk menyelamatkan keadaan. Contoh sama jika jari kita tercucuk selumbar. Proses inflamasi akan berlaku dan bila selumbar dibuang, setelah proses inflamasi tamat, jari akan menjadi normal kembali. Tetapi di gigi, jika plak tidak dibuang, tambah lagi jika ada karang gigi, proses inflamasi berterusan akan berlaku dan lama-kelamaan ia akan menjadi semakin teruk daripada gingivitis biasa di mana hanya gusi menghadapi keradangan yang merebak ke seluruh struktur penyokong gigi. Kini digelar periodontitis. Pada saat inilah gigi akan menjadi longgar akibat hilang sokongan dan akhirnya terpaksa dicabut. Okey, bagaimana jika kita ingin mengetahui jika kita ada masalah gusi? Gusi akan jadi mudah berdarah terutama ketika memberus gigi. Adalah tidak normal untuk gusi berdarah semasa memberus gigi. Gusi juga boleh kelihatan menyusut, menjadi merah dan bengkak. Baiklah, setelah memahami masalah kesihatan mulut tadi, haruslah kita tahu bagaimana untuk menjaga kesihatan mulut. Ada 4 mesej penting penjagaan kesihatan mulut. Yang pertama, penggunaan Florida. Florida boleh mengurangkan lapisan gigi daripada terhakis oleh asid. Ia juga boleh mengurangkan penghasilan asid oleh bakteria dan boleh menggalakkan proses remineralisasi. Oleh itu, pilihlah ubat gigi yang mengandungi Florida. Mesej yang kedua adalah cara pembersihan plak secara efektif. Kita haruslah memilih berus gigi yang berbulu halus dan tukar berus gigi bila berus gigi sudah kembang. Jika menggunakan berus gigi berbulu keras, ia boleh menghakis lapisan gigi dan menjadikan gigi berlubang seperti ini. Baiklah, ini merupakan video cara yang efektif memberus gigi. Namun, memberus gigi sahaja tidak cukup kerana ia tidak dapat capai di celah-celah gigi. Justeru, caries di celah gigi boleh berlaku. Oleh itu, kita perlulah menggunakan benang gigi setiap hari sekali. Ini merupakan video cara untuk menggunakan benang gigi. Mesej yang ketiga adalah kurangkan gula dalam pemakanan. Apabila kita mengambil gula atau karbohidrat, ia boleh difermentasikan oleh bakteria menjadi asid seperti yang telah diterangkan tadi. Apabila kita selalu makan dan makan tidak tentu, keadaan ini akan menyebabkan keadaan mulut sentiasa berasid seperti yang ditunjukkan di dalam graf sebelah kiri ini. Dan proses demineralisasi akan sentiasa berlaku, maka mudahlah gigi untuk berlubang. Jika kita lihat graf di sebelah kanan ini pula, bila gula dan karbohidrat hanya diambil pada waktu makan utama seperti makan pagi, makan tengah hari, keadaan dalam mulut tidak selalu berasid dan ada masa untuk gigi melalui proses remineralisasi, maka tidak terjadilah gigi berlubang. Oleh itu, kita haruslah mengurangkan kekerapan mengambil makanan ringan dan manis di antara waktu makan utama atau kita panggil snacking selain mengurangkan pengambilan mereka. Juga kurangkan pengambilan minuman berkarbonat dan kordial. Akhir sekali, jika ingin snacking, makanlah makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak mengandungi karbohidrat. Akhir sekali, lakukanlah pemeriksaan gigi secara berkala. Lakukan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya 6 bulan ke setahun sekali. Jika susah untuk ingat, lakukannya setiap kali semasa hari lahir anda. Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Sekiranya memerlukan rawatan,
Sekiranya memerlukan rawatan, segera ke klinik gigi untuk mendapatkan rawatan dan segera dapatkan nasihat dan pemeriksaan dari doktor pergigian jika berlaku kecederaan gigi disebabkan trauma atau mengalami masalah pergigian. Sebelum mengakhiri video ini, ingin saya ingatkan, gunakanlah ubat gigi berfluorida, bersihkanlah plak dengan efektif, kurangkanlah gula dalam pemakanan dan akhir sekali, lakukan pemeriksaan gigi secara berkala. Terima kasih.